Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hath 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata 'ala al khair ibtigha wajila wa mardati wa qurbi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa karim wa majid wa azim sayyidina wa habibina wa zukrina maulana Muhammad bin Abdillah Habibil Mustafa sayyidus sadah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbih wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama sekali syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Bila mana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi peluang kepada kita semua untuk hadir ke dalam majlis ilmu Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala bila mana Allah Subhanahu wa taala masih lagi menginginkan kita diletakkan di dalam tempat, di antara tempat yang paling diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimuliakan kita di dalam rumahnya Allah Subhanahu wa taala, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar mana nikmat yang diberikan oleh Allah ini berkekalan kepada kita hingga kita bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada malam yang indah ini kita akan sambung bacaan hadis kita. Maka hadis yang pertama yang akan kita baca adalah hadis yang menceritakan tentang fadilat makan berjemaah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti mana maklum kita tahu bahawasanya makan ini adalah perkara yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Makan adalah perkara yang disuruh oleh Allah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah kamu daripada makanan yang halal dan yang baik, dan jangan kamu ikut syaitan, sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kamu. Maka makan ni hukum dia harus. Jadi kalau makan hanya sekadar makan, maka makan akan bertukar menjadi amik. Amik kenapa? Najis. Tetapi ada pun makan ini dia boleh menjadi perkara yang boleh mendatangkan pahala. Iaitu makan di dalam keadaan mengikuti sunnah baginda Rasulullah SAW. Contoh makan, di antara sunnah makan apa tuan-tuan? Apa? Makan ulam? Makan dalam talam, makan kurma kan? Ini kita bahas sedikitlah tentang makan ni, keadaan makan yang paling tepat, macam mana cara baginda Rasulullah SAW. Dulu Nabi, ketika Nabi makan, zaman Nabi tak ada perabot jati lah. Jadi Nabi tak duduk atas meja makan lah kan. Maklum kita tahu Nabi ni duduk di bawah. Maka cara untuk duduk makan ni dia ada dua cara. Yang sebaiknya adalah cara hujung kaki kiri diletakkan di bawah punggung dan kaki kanan lututnya diangkat sehingga paras dada. Macam ni lah. Ni kat bawah sehingga paras dada. Macam ni. Nanti kita akan cerita, sabar dulu. Okey. Ini yang pertama. Ini afdal, yang paling afdal. Afdalul julus, cara yang paling terbaik. Tapi cara ni orang badan besar tak boleh duduk. Gaut nanti. Jadi ada pun cara ni, ini cara yang pertama. Kalau tak berkemampuan, maka duduk bersila. Cuma duduk bersila ni ikhtiar yang kedua selepas daripada ikhtiar duduk yang pertama. Kemudian baginda Rasulullah SAW ni pula dia akan makan di dalam suhun. Suhun ni apa? Suhun ni talam lah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, makan dalam talam ni dia ada pengajaran yang sangat bagus.
Makan dalam talam ni boleh mengesan sejauh mana sifat kibir, sombong kita pada Allah Ta'ala. Macam mana? Mula-mula kalau kita makan dalam talam, kali pertama, newbie lah, first try kan. Kita makan pula dengan makanan yang berkuah. Jadi ada 5 orang, betul tak? Maka bila makan berkuah ni, sudah pastilah kuah yang kita celup akan menjadi kuah yang sama dicelup oleh orang lain, betul tak? Jadi kalaulah suapan yang pertama terasa dalam hati kita, geli pula rasa. Sebab bila kita makan, orang tu pun makan, maka air tangan kuah tu akan jatuh daripada tangan dia, betul tak? Kalau terlintas dalam hati, geli lah. Ini kita kena muhasabah. Sebab apa? Sebab suarul mu'min juz'un minasyifa. Bekas daripada kesan mulut orang mukmin ni sebenarnya adalah ubat, syifa. Tapi janganlah pergi datang ludah sikit. Taklah. Itu orang jahil lah kan. Ini keadaan makan. Maka makan ni pula dia ada cara makan. Dia bukan makan dalam talam terus kita kaut, satu kali kaut kita punya, tak. Makan dalam talam ni al-ibtidaiyah, permulaan dia ya'kulu, makan at-tagarrab ilai, yang paling dekat dengan kita. Ni saya duduk makan dalam talam, saya makan dekat sini dulu. Bukan saya nampak ayam sana, ayam peha kan, saya pun cubit sana. Tidak, bukan. Ini bukan cara orang, bukan cara sunnah baginda Rasulullah SAW. Malah ni boleh buat bergaduh nanti. Kan? Jadi sebelum makan ni, baginda Rasulullah SAW akan baca doa lah macam biasa. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Ta'ala, satu benda yang kita tersilap. Saya tak kata cikgu dekat sekolah salah mengajar, tapi mungkin tersilap menerangkan. Biasa kita makan, kita baca doa apa? Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Ini bukan doa makan. Ini doa melihat makanan. Ini doa melihat makanan. Adapun doa makan ni, ketika nak makan, bismillahi wa ala barakatillah. Dengan nama engkau ya Allah Tuhanku, di atas seluruh keberkatan daripada engkau wahai Allah. Ini doa makan. Jadi 30 tahun, 40 tahun kita dah hidup kan. Rupanya cikgu kat sekolah kita terlepas pandang. Jadi itu doa melihat makanan. Adapun doa makan, bismillahi wa ala barakatillah. Kalaulah permulaan makan tu ada makanan selain daripada nasi ataupun lauk, maka afdal makan dulu. Contoh ada buah. Yahudi dia ajar kita makan buah ba'dal akal, lepas makan, betul tak? Dia kata dessert, pencuci mulut. Tapi itu tak betul sebenarnya. Sunnah baginda Rasul makan qabla ta'am, sebelum makan makanan berat. Makan dulu buah ke, kurma ke, garam ke. Tapi garam bukan sunnah. Cuma garam ni adalah kebiasaan yang dilakukan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Saya pun pernah baca juga kan dalam kitab syair Sayyidina Ali. Kenapa dia makan garam dulu? Kerana bila mana makan garam ni, maka dia menetralisasikan badan manusia ni. Lepas makan garam baru dia makan nasi. Jadi makan garam ni pula bukan cubit garam tu makan. Kita letak garam tu di atas jari. Jadi apa? Jadi manis kita ni. Letak kat sini sikit. Kemudian kita lekapkan di atas lelangit kita. Kemudian kita baca Hani'an Mari'a, Suratul Nisa kalau tak silap, juzuk 4. Ini di antara kaifiat lah, cara dia. Tapi ini bukan sunnah. Ini yang dilakukan oleh sahabat Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kemudiannya pula bila nak makan ni, tuan-tuan dan puan, dalam makan ada zikrullah. Hebatnya Islam ni, dalam makan pun boleh zikir. Kalau tengah makan nak zikir, mudah aja. Makan berjemaah kan,
maka kita pun sebut Allahumma lakal hamdu wa lakal syukru. Wahai Tuhan kami, lakal hamdu, bagi engkau segala puji-puji, wa lakal syukru, dan bagi engkau segala kesyukuran. Maka orang sekeliling yang dengar perkataan ni, dia kena cakap Alhamdulillah. Ini cara zikir ijtimai, berjemaah di dalam makan. Makan ni pula dia ada keadaan dia. Makan terlampau bising sama seperti keadaan orang Yahudi. Tengok Yahudi kalau makan kan, dia bawa cawan tu, dia joget-joget lah, mabuk apa semua, kelang kabut. Worry hidup dia. Kalau makan diam pula, ini cara makan orang Nasrani. Dia ambil pisau dengan garpu dia, diam dia. Ini cara Nasrani. Adapun makan yang mengikuti sunnah adalah makan yang tidak terlampau diam dan tidak terlampau bising. Bercakap bukan mengenai perihal dunia, tetapi membesarkan Allah Ta'ala. Contohlah makan kan, kawan-kawan kan, Masya Allah sedap makanan ni. Tapi jangan kita cakap, power kita punya chef makan. Tak, ini dah keduniaan. Maka dia cakap, Masya Allah sedap makan ni. Yang bagi sedap makan ni adalah Allah. Ini makan situasi cara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudiannya pula, makan cara Nabi ni, Nabi tak minum ketika makan. Dulu saya pernah dengar ada seorang alim, dia bagi tahu di antara minum yang terbaik adalah minum setengah jam selepas makan. Setengah jam selepas makan baru minum. Ini dawaun likullil marid, ubat kepada seluruh penyakit. Orang tu masih hidup lagi sekarang. Nama dia Sayyidil Habib Lutfi bin Yahya, ulama besar dekat Indonesia. Dia kata ini ubat segala penyakit, kencing manis, darah tinggi, 3 serangkai semualah. Ubat dia minum setengah jam selepas makan. Boleh tahan ke? Mana boleh ke lah, gigil kita. Kena pula air sirap sejuk. Tak boleh. Tapi kalau mampu boleh buat, boleh cuba. Kemudiannya pula, di dalam keadaan makan ni, maka makan ni tak boleh cemuh makanan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, hari ini kita ada satu budaya yang tak baik. Budaya apa? Food review. Dia buat satu live, dia pun cakap, ni makanan ni macam ni, macam ni. Ini sebenarnya bukan budaya yang baik. Ini langsung tak mengikuti kriteria sunnah baginda Rasulullah SAW. Malah ini amalan orang Yahudi lah, orang kafir yang mulakan amalan ni, meresap ke tanah kita. Buat benda ni sekarang, banyak orang buat. Dia ceritakan makanan ni, ni tak sedap, kedai ni makan tak sedap, siap bagi rating lagi, kedai ni macam ni. Jangan. Ini mencemuh makanan. Maka benda ni adalah perkara yang tidak mengikuti sunnah baginda Rasulullah SAW. Pernah satu ketika Nabi ketika diberikan inap ni anggur, maka Nabi makan anggur tu. Kemudian Nabi ni biasa kalau makan, Nabi berkongsi dengan sahabat, tapi Nabi diam. Kemudian sahabat pun tunggulah bila Nabi nak lawakan, tengok anggur ni sedap. Tapi Nabi makan lagi. Nabi makan sampai habis. Orang tu pun seronok, orang tu pun pergi. Maka sahabat yang lain tanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bukankah kebiasaannya kalau kau makan, maka kau akan kongsikan kepada kami?" Maka baginda Rasulullah SAW bersabda apa? Anggur tu asam, masam. Tapi saya tak nak cakap depan itu orang, nanti dia kecil hati. Ini akhlak orang Islam. Tapi hari ini orang Islam dah tak nak buat akhlak ni. Orang Islam buat macam mana? Dia kritik lagi, ini kedai tak sedap ni. Komen dalam Facebook, ini kedai moga-moga melingkuplah cepat. Astagfirullahaladzim. Kata. Jadi sebab tu nak kena ikut cara baginda. Siapa lagi yang kita nak ikut kalau bukan Nabi, betul tak? Saya ke, tuan-tuan ke, siapa pun kita, sehebat mana pun kita, sebagus mana pun kita, sebesar mana pun jawatan kita, siapa yang kamu nak ikut melainkan kalau bukan baginda Rasulullah SAW? Dua je. Kalau kamu tak ikut Nabi, kamu ikut orang musyrikin. Tu je.
Kalau kamu kata saya ikut ustaz tu mesti akan ikut Nabi. Betul tak? Jadi dua je. Kalau kamu tak ikut cara yang hak, cara Nabi, maka kamu akan ikut cara yang batil, iaitu cara Yahudi. Jadi sebab tu benda ni perlu diajarkan kepada ahli keluarga kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di antara sunnah yang paling besar dalam makan ni, iaitu Nabi al-wukuf, berhenti pada keadaan makan ketika sebelum sampainya tahap syabat, sampainya tahap kenyang. Saya makan sampai nak muntah, bukan kenyang, sampai nak muntah dah, sakit perut. Sakit sebab apa? Sebab makan banyak sangat. Ya salam. Saya lah. Tapi baginda Rasulullah SAW memberikan 1/3 di dalam perutnya, 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk mak, untuk air, 1/3 untuk udara. Ini sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Taala, berbalik-balik kepada makan berjemaah ni, sebab apa makan berjemaah ni sangat-sangat digalakkan. Kita tengok orang tabligh kan, makan berjemaah kan dalam suhun. Makan berjemaah ni dia ada janji Allah. Apa janji Allah ni? Janji Allah ni maksudnya ada kebaikan daripada Allah. Kalau tuan-tuan nak tahu, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala fauqal jamaah. Yadullah ala fauqal jamaah. Tangan Allah berada di atas jemaah. Bukan maksudnya Allah ada tangan, tak. Maksud tangan ni rahmat Allah, bantuan Allah berada pada atas fauqal jamaah, berada di atas jemaah. Jadi bila mana semayang berjemaah, ada rahmat Allah. Bukan semayang je dapat rahmat Allah, makan pun dapat rahmat Allah. Sebab apa? Sebab berjemaah. Jadi ni di antara adabnya. Kemudian bila kita makan berjemaah ni, dia ada etika dia. Yang mana perlu didahulukan, yang mana perlu dibelakangkan. Baginda Rasulullah SAW bila mana makan secara berjemaah, maka pertama sekali Nabi dululah, selepas Nabi wafat, sahabat ikut cara ni. Nabi ni, keadaan mereka semua ni, dia akan bagi orang yang paling alim dulu makan. Contoh ada 10 orang, ada seorang ni ulama kan, bagi dia cubit dulu, baru yang lain makan. Kalau tak ada orang alim, maka bagi orang yang paling berumur dulu makan. Maksudnya cubit dululah. Sebab apa? Sebab pada cubitan dia tu ada tabarukan, ada keberkatan dalam benda tu. Kerana itba' mengikuti sunnah baginda Rasul. Ini etika dia. Kemudian jangan bangun daripada tempat makan tu, meninggalkan jemaah ni berkeadaan seorang. Seorang dah bangun, tinggal 2 orang. Lepas tu member pun kata, anak pun nak bangun lah, tinggal seorang. Jangan. Sebab bila mana dia berseorangan, makanya akan menemani dia dalam keadaan makan dia adalah syaitan. Jadi kalau boleh nak bangun, biar bangun sama-sama. Kemudian bila habis makan, seperti mana kita tahu, baca doa selepas makan. Kemudian di antara keadaan yang bagus dibuat selepas makan ni, sirip jari. Sirip jari kan tuan-tuan, dia ada kaifiat dia ada cara dia. Mula daripada jari ni, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan dia pun ada doa dia. Ittaqillah fattaqullah wa idza batastum jabbarin. Cuba tanya budak-budak madrasah ni. Dulu zaman saya budak-budak, ustaz saya ajar ni. Fadilat dia dulu sahabat pergi perang, ada tak bawa senjata. Tapi satu kali dia tumbuk orang musyrikin, mati orang musyrikin tu. Di antaranya amalan Sayyidina Ali karamallahu wajhah, baca doa tu selepas makan. Tapi janganlah niat beramal sebab nak pukul kawan, tak jadilah kan. Ni fadilat. Man tahu satu masa kita pergi berperang lawan orang musyrikin kan. Ni cara Sayyidina Ali.
Ittaqillah fattaqullah wa idza batashtum jabbarin. Jadi ini di antara keadaan lah, serba sedikit bagaimana keadaan makannya baginda Rasulullah SAW dan cara yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ni Nabi bersabda ta'amul itsnain kafi ats-tsalatsa wa ta'amul tsalatsa kafi arba'. Iaitu makanan 2 orang cukup untuk 3 orang, makanan 3 orang cukup untuk 4 orang. Apa maksud dia? Maksud dia, makan berdua ni, keberkatan dia boleh mengenyangkan 3 orang. Makan 3 orang ni, boleh mengenyangkan 4 orang. Sebab itu kalau kita lihat, makan berjemaah ni sangat diutamakan. Secara tak langsung dia, bukan kata jimat lah, tapi dia tak membazir. Masing-masing mendapat manfaat yang sama. Sebab makan ni yang bagi kenyang adalah Allah, bukan makan bagi kenyang. Kalau makan bagi kenyang, saya dan tuan-tuan akan makan dalam kuantiti yang sama, betul tak? Tuan Haji makan sepinggan, semua sepinggan. Tapi adakah kita makan sepinggan semua? Tak. Ada yang 10 pinggan pun ada. Ni makan dengan saka, tahulah. Ada yang makan 3 pinggan. Ada yang makan setengah pinggan pun dah kenyang dah. La ilaha illallah. Saya dulu ada seorang sahabat, kurus keding. Jadi makan dalam sohon ni makanan 5 orang lah kan. Ini makan berenam. Kita makan sikit je. Tapi dia kurus keding ni boleh habiskan 1 talam makan. Orang Negeri Sembilan. Wah, hebat orang Negeri Sembilan ni. Saya pun tak tahu ilmu apa dia pakai. Betul, budaknya lembut je. Cakap pun lembut. Tapi boleh makan 1 talam. Wallahi, depan mata saya tengok. Kais, sikit-sikit dia kais. Habis satu talam. Tak cukup talam tu, dia pergi talam sebelah. La ilaha illallah. Ajib. Wallahi ajib. Takjub saya tengok dia. Boleh katakan di antara kebesaran Allah dah ni. Hebatnya ciptaan Allah ni. Budaknya keding je, kurus. Tapi boleh makan berpindah-pindah talam. Ya salam. Jadi maksudnya yang bagi kenyang ni bukan makanan, tapi yang bagi kenyang Allah. Sebab tu sahabat berusaha seumur hidup mereka amalkan cara ni. Sebab mereka tahu keberkatan makan ni yang penting. Makan ni tak penting sangat pun. Makanlah apa sekalipun. Sahabat dulu makan kurma je. Tapi Nabi jamin mereka, tapi Allah jamin mereka masuk syurga, betul tak? Kita hari ni makan daging Wagyu A5 pun tak dapat jaminan masuk syurga lagi, betul tak? Ini bezanya, maknanya makan ni tak penting pun. Tapi yang penting, rahsia di dalam makan. Contoh kita makan cekodok kejap lagi. Betul kita makan cekodok kejap lagi? Contohlah, contoh kita makan cekodok kejap lagi. Kita makan dekat dalam surau. Bukan pasal makan pun, tetapi pasal keberkatan di dalam makanan tu. Makanan tu orang infak. Makanan tu makan dekat surau. Jadi hari ini yang kita nak bukan soal makan, tetapi soal rahsia di dalam makanan. Adakah makanan ini akan menjadikan asbab kita makin rajin ibadat? Ada orang dia makan mewah, dia makan daging Wagyu, dia makan macam-macam lah dengan burgernya apa semua. Tapi makanan tu berkat ke untuk dia? Tak. Malah makanan tu lebih mengalurkan dia kepada jalan kemaksiatan. Dia makan, dapat tenaga, dia buat maksiat. Jadi ada rahsia ke makanan tu? Tak ada. Tak ada keberkatan. Tapi orang-orang terdahulu, Imam Syafi'i, sahabat, tabi'in, tabi'in, kalau baca manakib mereka, Imam Syafi'i makan apa tuan-tuan? Dia makan roti je. Kita pun makan roti, tapi ada Nutella sikit. Betul tak? Tak cukup Nutella, letak ladies choice lagi. Ada kacang-kacang tu. Imam Syafi'i makan roti, tepung, garam pun tak ada. Tapi
Terhasillah Imam Syafi'i, betul tak? Tahajudnya 30 juzuk satu malam. Tapi kita makan roti letak Nutella, bukan kata tahajud, celik mata pun tak malam. Ini bezanya keadaan kita. Jadi sebab itu hari ini makan ni bukan soal makan, tapi soal keberkatan dalam makan. Sebab tu ambil peluang. Kalau datang tempat-tempat berkat, majlis macam ni, tahlil rumah orang ke, masjid ke, ada makanan ni, ambil sikit makan. Walaupun kita dah kenyang ke, kita kurang suka ke, makan juga. Sebab apa? Ada rahsia keberkatan di dalam makan tu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, daging ni bila disuburkan dengan sumber yang baik, sumber yang halal, maka dia akan jadi punca kepada ibadat yang bagus. Kalau tuan-tuan tengok, orang-orang alim tahu, dulu zaman saya belajar di Hadramaut, orang-orang alim ni, tok-tok guru saya ni, diorang tak makan dekat kedai. Saya tanya dia, limadha? Aib ke? Kenapa tak makan dekat kedai? Tak bagus ke? Walhal yang masak dekat kedai tu orang Islam. Tapi dia kata apa? Dia kata tak, orang kat kedai tu bagus. Tapi saya tak yakin macam mana keadaan orang dekat kedai tu bila dia dengan Allah. Saya tanya lagi kenapa? Kata guru saya, ialah saya tak tahu dia jaga solat ke tak. Dengan tangan dia ni apa dia pernah buat. Jadi sebab tu saya tak nak makan. Bukan sebab dia tak baik, dia baik. Tapi saya tak yakin bagaimana ubudiyah dia, ibadat dia dengan Allah. Sebab apa? Sebab dia tahu kalau dia makan daripada tangan orang soleh, maka dia akan jadi soleh. Ini keberkatan dalam makan. Tuan-tuan pernah dengar tak kedai makan Muslim friendly? Kan? Dekat Sarawak biasa banyak, Sabah Sarawak. Kedai makan orang non-Muslim, tapi orang Muslim boleh makan. Alasan dia sebab no pork. Tak ada khinzir. Ini free pork. Ini metodnya di antara metod juhalak lah, metod yang paling tak sepatutnya orang Islam ni ada lah. Sebab apa? Memang betul free pork, tapi dia bukan orang Islam yang pertama. Dan yang pertama kita perlu tahu tangan dia ada pegang najis mughallaza. Oh, dia tak makan babi Ustaz, dia tak makan tu. Memang, tapi dia tak mulia sebab dia tak ada Islam. Takkan kita nak makan daripada tangan orang yang bukan Islam, betul tak? Sebab rahsia daripada makan tu yang akan serap di dalam daging kita. Jadi kalau nak jadi asbab untuk kita ni bagus ibadat, pastikan kita makan daripada tangan-tangan orang-orang yang ada hubungan yang bagus dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah di antara orang alim ni dia tak makan dekat kedai. Sebab dia tak pasti bagaimana keadaan. Tapi kalau saya punya pendapat lah tuan-tuan, yang saya tengok daripada kalam-kalam guru saya, mereka kata, kalau kamu lihat tukang masaknya masturul aurah, tutup aurat cukup. La tatakallamu bil khabith, tak cakap benda yang sia-sia. Nampak dia berpotensi seperti orang yang amalkan agama. Maksudnya pakai tudung elok, bajunya sopan, cakap pun tak cakap mengapu-mengapu kan. Tak ada terjadi, tak ada, cakap elok, bagus. Falyatafaddal, maka silakan makan, tak ada masalah. Mungkin dia orang baik insya-Allah. Sebab hukum ni dia kena tengok dengan zahir, betul tak? Jadi kalau tengok dia baik, masya-Allah boleh. Husnuzan insya-Allah. Kita berharap Allah Ta'ala beri rahsia di dalam makan kepada daging kita insya-Allah. Jadi inilah di antara hadis yang menceritakan tentang soal makan. Jadi makan berjemaah ni adalah satu cara makan yang sangat membawa keberkatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau nak belajar ni boleh cubalah amal-amalkan. Sebab dia akan ada rahsia daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang pula tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Taala, kita nak baca hadis yang seterusnya, iaitu hadis yang menceritakan tentang rezeki yang halal.
Maksud rezeki yang halal yang disebutkan di dalam kitab ni, iaitu adalah rezeki zahiri, rezeki zahir kita. Bagaimana pekerjaan kita, bagaimana makanan yang disuap ke dalam mulut kita. Rezeki ni, kalau cerita rezeki zahir ni, rezeki makan ni, tuan-tuan kena faham, rezeki makan ni maksudnya apa yang telah berjaya masuk dalam mulut kita. Selagi mana dia tak masuk dalam mulut, maka dia bukan rezeki kita. Contoh, kita ada duit 10 juta kan, tapi simpan dalam bank. Itu belum dijamin lagi jadi rezeki kita. Barangkali dia jadi rezeki anak kita. Tapi rezeki kita ni dari segi zahir. Dari segi batin ni kesihatan, hati yang bagus. Tapi dari segi zahir, rezeki yang zahir ni adalah rezeki yang masuk ke dalam mulut kita, yang dapat pada diri kita. Kesihatan kita, mahabbah kawan-kawan yang bagus, percakapan yang baik, akhlak yang baik. Ini di antara rezeki yang Allah berikan kepada kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, dalam hadis ni Nabi nak cerita pasal rezeki makan, sumber yang masuk dalam mulut. Baginda Rasulullah SAW bersabda, talabul halali wajibun ala kulli muslimin au muslimatin. Riwayatkan Imam Hasan Ad-Dailami. Apa maksud dia? Menuntut, mencari perkara yang halal ini adalah kewajipan bagi setiap muslim atau muslimat. Maksud mencari ini iaitu setiap apa perkara yang kita ambil manfaat dalam hidup kita. Dari segi makan kita, tempat tinggal kita, pakaian kita, keseluruhannya. Maka mencari yang halal ni adalah satu kefarduan yang besar bagi orang muslim ataupun muslimat. Maknanya orang mukminlah yang beriman. Wajib, bukan sunnah tapi wajib. Sebab apa? Sebab perkara yang haram ini tidak ada tempat yang lebih layak bagi mereka illa nar, melainkan neraka Allah Ta'ala. Tak payah cerita banyak. Kalau benda tu haram, maka tak ada tempat yang lebih layak bila kalam, tanpa perkataan, melainkan neraka Allah Ta'ala. Ada orang dia hidup, dia rasa makan benda haram ni macam benda biasa. Saya pernah dengar lagi, saya pernah ingat lagi, ada orang pernah cakap, dia kata halal haram ni nombor 2, yang penting kenyang. Astaghfirullahaladzim. Sebab apa? Sebab makan yang haram ni di antara ciri-ciri besar keadaan orang yang layak dapat tiket masuk ke dalam neraka Allah Ta'ala. Mutlak. Jadi sebab tu bila hari ni ada orang dia rasa seronok makan yang haram, minta maaf cakap, contohlah dia menipu ke, ambil harta anak yatim ke, rasuah ke dan sebagainya, benda-benda yang haram ni, dan dia rasa tak ada apa-apa, redha je, okey je, seronok sebab saya kaya, makin kaya. Dia kena hati-hati. Memang dia selamat dekat sini, tapi dia kena tahu nanti ada perhitungannya di depan Allah. Ini di antara ciri-ciri karisma orang yang layak masuk ke dalam neraka Allah Ta'ala. Bukan kita buat kerja Tuhan, tapi kebanyakan yang masuk ke dalam neraka ni di antara sebab musabab dia benda yang haram. Jadi yang haram ni tak ada tempat yang lain illa nar, melainkan nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau kita tengok perkara yang haram ni pun dah besar. Sahabat radhiyallahu anhum ajmain, mereka bukan sahaja risau perkara yang haram, tetapi perkara yang diragui pun mereka risau. Innal halalu bayyin wa innal haramu bayyin wa bainahuma mushtabihat. Sesungguhnya yang halal ni bayyin ni apa? Nyata, jelas. Dia kerja,
cari duit, kerja tempat yang halal, dapat duit. Duit tu dia makan, beli makanan lah. Jadi jelas. Ada duit, beli makanan yang halal, yang baik, makan. Maka dia jelas. Dan sesungguhnya yang haram ni pun jelas. Dia dapat duit, tapi duit ni daripada mana dia ambil? Harta anak yatim. Haram. Dia buat makan. Jelas. Jadi keadaan haram halal ni jelas. Tetapi di antara kedua-duanya, halal dan haram ni, tengah-tengah dia ada satu lagi. Dipanggil syubha. Biasa sebut pasal syubha ni, orang Melayu ni dia akan cakap satu benda. Apa benda dia? Kalau macam tu jangan makan McDonald lah Ustaz. Syubha. Ini paling banyak orang akan cakap lah. Makan apa? Fast food kan. Sebab dia kata, oh ni nanti kita support orang-orang Yahudi. Dia kena faham juga bagaimana keadaan tentang syubha ni. Syubha ni kalau betul-betul diragui, maksudnya tak ada pun orang alim ke, ulama ke yang tahqiqkan benda tu, menguatkan. Tapi kalau macam kita makan McDonald, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Ta'ala, contoh McDonald McDonald ni sistem franchisee kan. Memang pengasas dia orang bukan Islam lah. Tetapi dibeli sedikit saham dia daripada orang Islam, orang Arab Saudi tak silap. Jadi bila kita makan ni daripada dia, cuba kita tengok balik, adakah duit yang kita beli makanan dekat McDonald tu betul-betul akan disampaikan kepada orang Yahudi sana tu? Benda ni pernah dibahaskan, orang tanya, kalau syubhat tak boleh makan McDonald lah. Sebenarnya kita kena faham macam mana keadaan syubhat ni. Syubhat ni diragu-ragui. Sebaik-baiknya tinggal. Tapi kalau nak makan, bukan satu perkara yang memudaratkan, tak ada masalah. Sebab secara terang benda tu agak sukar lah. Kalau kita makan RM20, RM20 tu nak sampai ke Yahudi. Sebab dia nak bayar lagi pekerja dia. Dia nak bayar bil api, bil air lagi. Jadi nak kena faham juga macam mana maksud syubhat ni. Tapi sebaik-baiknya tinggalkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, sebab tu kalau kita tengok orang-orang terdahulu, mereka bukan sahaja berhati-hati dengan perkara yang haram, tetapi perkara yang makruh pun mereka berusaha untuk tinggalkan. Yang haram memang dah teruk, tapi yang makruh pun mereka cuba nak tinggalkan. Sebab apa? Bila mana mengumpul benda-benda yang makruh ni, maka dia akan jadi asbab seseorang ni akan mula melakukan perkara yang haram, tapi dosa-dosa kecil. Bila dia buat benda yang haram, dosa-dosa kecil pula, dia dah kumpul-kumpul, maka biasanya dia akan mula cenderung untuk buat dosa-dosa besar. Jadi sebab tu orang-orang terdahulu mereka bukan kata tinggalkan yang haram, tetapi perkara yang kariha, yang dibenci oleh Allah pun mereka tinggalkan. Walaupun jelah kita ni bukan maksum kan, tapi kalau boleh kita usahakan. Sebab tu dalam hidup ni setiap hari nak buat, kita fikir dulu, ini apa keadaan dia, ini apa keadaan dia. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an pernah satu ketika waktu pergi musafir. Maka bila musafir ni, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ni berada dalam keadaan kehausan. Haus yang sangat-sangat. Jadi bila dia haus ni, dia pun akan minum lah kan. Saya minum sikit Bismillah. Jadi bila Sayyidina Abu Bakar ni dah haus, khadam dia dengan dia duduk berehat dekat satu pokok. Maka tunggu-tunggu tak ada minuman. Tiba khadam dia ni pun pergi berjalan-jalan, nampak sebuah rumah ada seekor kambing. Maka dia tengok kambing ni pun badannya bagus. Maka diperah susu, bawa kepada Sayyidina Abu Bakar. Minta maaf, Sayyidina Abu Bakar, bukan Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Bawa kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Maka bila mana dekat tengah padang pasir. Padang pasir dulu bukan macam sekarang tuan-tuan. Padang pasir sekarang dah maju.
Padang pasir dulu ni jalan pun tak ada. Dan padang pasir ni panas. Kita 39, 40 pun kita dah takut, betul tak? Nanti boleh kena stroke, haba. Tapi kalau dekat negara Arab ni, dekat Sahara ni, padang pasir ni 44, 45 ni standard. Panas. Saya pernah duduk sana 7 tahun saya duduk sana. Panas. Jadi bila dah tak tahan panas sangat, waktu tu pula waktu yang nak dekat-dekat masuk bulan Ramadan. Bila nak dekat masuk bulan Ramadan, maka dekat Jazirah Arab ni dia akan lagi panas. Sebab tu nama dia Ramadan. Ramadan ni asal perkataan Ramda'. Ramda' ni apa? Bersangatan panas. Jadi waktu tu dia musafir dah nak dekat Ramadan. Jadi dah panas sangat. Jadi Sayyidina Abu Bakar ni bila datang hamba dia punya khadam dia bawa susu, halib. Tunjuk dekat dia, maka dia pun tak cakap banyak, dia ambil, dia terus minum. Maka bila dah minum, dia punya khadam ni terkejutlah. Khadam dia tanya, "Ya Amirul Mukminin, kebiasaannya bila kamu nak makan, nak minum, maka kamu akan tanya daripada mana saya dapat. Tapi kenapa kali ni kamu tak tanya?" Maka kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, "Ialah sebab saya ni jau'an. Saya ni bersangatan lapar dan dahaga. Jadi dah tak boleh tahan kan, minumlah." Kemudian baru dia tanya, "Daripada mana kamu dapat susu ni?" Maka kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq punya khadam ni, dia kata, "Saya dapat daripada sebuah rumah, tapi tak apa. Nanti kita tunggulah kat rumah tu. Orang tu balik nanti, kita bayar duit dekat dia." Mesti dia nak duit, betul tak? Lagipun yang minum ni bukan orang biasa, betul tak? Ini Amirul Mukminin. Jadi mesti dia akan redha lah, betul tak? Mestilah akan redha sebab ni Amirul Mukminin. Perdana Menteri makan dekat rumah kita, takkan kita tak happy, betul tak? Macam itulah keadaan dia. Maknanya memang confirm orang ni akan redha punya. Susu berapa sen sangatlah susu waktu tu. Kemudian pula bukan sembarang orang. Tapi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni kerana khasyatillah, takut pada Allah. Walaupun dia dengar perkataan hujah tu meyakinkan, tapi tetap dia berwaspada. Apa dia buat? Dia cucuk dia punya tekak ni. Dia keluarkan balik, dia cucuk-cucuk, maka keluar balik susu daripada perut dia. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pun kata dengan khadam dia, "Sesungguhnya qad sami'tu min Rasulillah. Sungguh saya telah dengar daripada baginda Rasulullah SAW bahawasanya daging ya'ishu bil haram, yang dihidupkan dengan perkara yang haram, tidak ada tempat yang lebih layak illal jahannam, melainkan nerakanya Allah Ta'ala." Berwaspada. Walaupun dia tahu orang tu mesti redha. Kalau minta mesti redha. Kalau dia tak bagi pun kita bayarlah, mesti dia okey punya. Tapi tetap dia berwaspada. Jadi sebab tu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, rezeki ni perlu diambil berat. Kerana bila mana rezeki ni tak dirisaukan sumbernya, maka dia akan mendatangkan kesan yang besar di dalam kehidupan. Di antara petanda-petanda orang ni malas dalam ibadat ataupun tak suka ibadat, di antara sebabnya rezeki yang dikhawatiri ataupun rezeki yang haram. Kita tengok orang-orang barat, kita tengok orang-orang yang ambil rezeki yang haram ni, macam mana hidup dia? Rezekinya banyak, tapi rezekinya pun disia-siakan. Betul tak? Kita kalau ada, kalau kita contohlah, kita ada 10,000. Nak guna 10,000 ni pun kita akan berwaspada. Tapi ada orang bukan ada 10,000, cincin je dah 100,000. Dia rasa macam tak ada apa. Sebab apa? Sebab rezeki ni, dia bukan dinilai dengan jumlah. Tetapi rezeki ni dia dinilai dengan keberkatan. Maksud keberkatan ni, kepada apa kamu manfaatkan rezeki kamu. Jadi tuan-tuan jangan tengok rezeki dia banyak, ini mesti berkat ni. Tak. Rezeki berkat ni dekat mana dia spend rezeki dia. Ada orang gaji, dulu waktu saya mengajar di Kuala Lumpur, 1 tahun saya mengajar Kuala Lumpur, saya ada kawan gaji 60,000. Sekarang gaji dia 120,000. Hidup lagi kawan saya, muda.
baru umur 30. Tapi ujung bulan tu Haji, gaji 60,000, ujung bulan pinjam saya duit nak bayar wifi. Jadi rasa-rasa berkat ke rezeki. 60,000. Dia tetap dengan keadaan hidup dia macam tu. Faham tak? Bukan kita judge, tapi kita nak bagi tahu rezeki ni bukan dengan nilai. Ada orang gajinya sikit. Contohlah ustaz-ustaz dekat madrasah, mengajar madrasah kan, gaji besar ke? Tak. 1,400, 1,500. Tapi 1,400, 1,500, saya ada kenalan seorang di Melaka, cikgu. Berapa sangat gaji cikgu? Tapi anak dia ada 10 orang. 10 orang anak dia hafal Quran. Berkat ke tak berkat? Berkat. 10 orang anak, 10 orang hafal Quran. Satu orang hafiz boleh syafaatkan 10 orang, betul tak? Tapi kalau 10 orang anak berapa? 100 orang dia boleh syafaatkan. Bapaknya kerja cikgu, bukan billionaire. Jadi maksud rezeki ni, keberkatan ni dinilai pada tempat apa yang kamu manfaatkan. Rezeki ni bukan soal banyak atau sikit, tak. Tetapi di manakah kita manfaatkan rezeki kita. Kalau baik tempatnya, maka barangkali rezeki kita itu adalah rezeki yang berkat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan apa yang kita dengar pada malam ini, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kebaikan kepada kita dan Allah manfaatkan ilmu kita, dan kita berharap supaya apa yang kita dengar dapat kita amalkan dan kita sampaikan kepada mereka yang tidak ada dalam majlis ini. Jadi kita baca doa, kemudian kita tangguh insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma arzuqna rizqan halalan tayyiban wasi'ah. Allahumma khtim alaina ya Allah bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Ya Allah Tuhan kami, ampunkan dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Ampunkan dosa muslimin dan muslimat ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, kalau ada di antara kami yang sakit maka sembuhkan mereka ya Allah. Kalau ada yang sedih maka gembirakan mereka ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, berkatilah hidup kami ya Allah. Ampunkan dosa kami ya Allah. Kami banyak buat silap, kami banyak buat salah ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, kalau ada di antara ahli keluarga kami yang sedang susah di dalam kubur, maka dengan keberkatan majlis ilmu ini permudahkanlah urusan mereka di dalam kubur mereka ya Allah. Kumpulkan mereka bersama dengan orang yang beriman ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kepada Engkau kami meminta dan kepada Engkau kami memohon ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, kecil tapak tangan kami hadapkan, tetapi besar harapan kami hanya senya kepada Engkau ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi washabihi baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.